Sifat yang ketiga yang kita nak belajar ialah sifat sabar. Apa dia sifat sabar ini? Antara intipati ajaran syariah yang murni ini ialah menggalakkan sifat sabar. Dia galakkan supaya kita sifat sabar. Karena sabar ini satu sifat yang telah disebut oleh Allah SWT dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bersabarlah. Dalam ayat Quran lain, Tuhan kata innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya hanya orang yang bersabar yang akan dicukupkan pahala pada mereka tanpa batas. Jadi Tuhan akan bagi kepada orang sabar. Dia kata apa ini dalam hadis, terdapat banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut tentang kelebihan sabar dan orang-orang yang bersabar. Antaranya Nabi kata man yasbir yusabbirullah. Wa ma u'tiya ahadun min ata'in khairun wa awsa'u min as-sabr. Siapa yang bersabar? Man yasbir. Siapa dia sabar? Yusabbirullah. Nasai Allah Taala beri kepada dia apa ini anugerah kepadanya kesabaran. Kita buat sabar, Tuhan akan beri kepada kita kesabaran. Tiada suatu pemberian yang diberikan kepada seorang yang lebih baik daripada lebih luas daripada sifat sabar. Jadi sabar apa yang kita nak, sabar ni ada cara dia. Dalam hadis lain Nabi kata, orang mukmin yang bergaul dengan manusia serta bersabar menanggung kerana perbuatan mereka lebih besar pahala daripada seorang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia serta tidak bersabar menanggung mereka. Jadi kita berkawan dengan orang ni macam-macam pahala bagi. Mari tak bagi? Bagi kerana orang ni macam ni. Orang ni macam ni, orang ni suka bercakap banyak. Orang ni kalau jalan dengan kita kak, turun-turun kat kedai, dia pandai sungguh minta dia punya menu. Dan sudah makan, asyik sakit perut dia. Dah tunggu. Kita lama dah tunggu tak mari-mari juga, bayarlah kita. Buat di tempat lain pula itu juga. Itu boleh kenal tak kenal. Sabar kita, nak kawan dia sabar. Jadi cuma sabar itu satu sifat yang besar. Dan Nabi kita ajar kepada kita, orang mukmin yang bercampur dengan orang yang dia sabar. Ada setengah orang ni, malah aku cari orang pergi pakai hidup dalam gua betapa seorang orang. Ya, itu tidak baik. Jadi kita di zaman hari ini, kalau kita nak bekerja, minta orang buat benda baik, akan ada cabaran. Cabaran yang lebih besar lagi, kalau kita nak suruh orang berhenti kemungkaran, lagi besar. Tuan-tuan kena bersedia. Nak bekerja dengan kerjaan ini, yang pertama sekali, kesabaran di setinggi. Kalau tak sabar, baik duduk dalam gua. Sebab kita tak boleh menanggung sabar. Kemudian sabar ini, iaitulah ketika marah itu, kita bersabar. Kalau lepas kita nak marah, kita sumpah habis. Bahasa tu bahasa ni, celaka tu celaka ni. Lepas habis sumpah, dah ada. Alhamdulillah. Nasib baik saya sabar. Lepas kita tak sabar, apa benda kata? Habis benda dah dia sumpah, tak sabar lagi. Ini cerita lah. Jadi tak jadi macam tu. Yang kita naknya sabaran itu, sabar. Nabi kata as-sabru 'inda as-sadmatil ula. Sabar itu ketika kes pertama berlaku. Kan jadi sabar. Ni lepas pada kita sumpah mati dia, tu saya sabar. Tak jadi salah dia. Jadi seorang yang bersifat sabar akan mendapat beberapa hasil yang baik. Apa hasilnya? Kesan daripada sabar itu akan berterusan dalam melakukan amal soleh. Kita apa orang kata, katalah. Tapi kita akan tetap melakukan amal yang soleh. Susah ke senang, payah ke susah, kita tetap melakukannya. Yang kedua, tidak mudah rasa jemu dan bosan. Ini semua termasuk dalam amalan dunia dan akhirat, kerana tidak akan dapat mencapainya kecuali dengan bersabar. Oleh sebab inilah kata Khalifah Rasulullah yang kedua, Umar bin Khattab, dia kata apa? Khairu 'aishin adraknahu bis sabri. Kehidupan yang baik kami dapatinya dengan bersabar. Kalau dia mari begitu je, kita tidak akan rasa nikmat. Tiba-tiba je kita kaya. Sabar dapat menahan diri daripada perasaan marah, gopoh dan bertindak bodoh, dapat mengawal diri daripada terjumus ke lembah syahwat dan maksiat, redha dan tenang apabila ditimpa musibah dan bala bencana, jangan mudah mengeluh dan lebih daripada itu. Jadi sifat-sifat ini terlalu ringkas, tuan-tuan. Yang panjangnya kita kena baca dalam kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu panjang.
Tak mampu panjang, cari ringkasan Riyadhus Shalihin. Ringkas panjang juga, ni lah buat sementara waktu. Yang ketiga, tawadhu. Apa makna tawadhu? Merendah diri. Tawadhu adalah salah satu sifat mulia yang menjadi keistimewaan bagi orang Islam. Ramai orang memeluk Islam dengan sebab mereka melihat orang Islam bersifat tawadhu. Tengok orang Islam yang baik, masuk Islam. Rasulullah SAW seorang insan yang paling tawadhu. Sedangkan baginda adalah merupakan penghulu bagi sekalian makhluk, penghulu bagi anak Adam. Pernah seorang hamba perempuan kepunyaan penduduk Madinah menarik tangan Rasulullah SAW dan baginda mengikutinya ke mana-mana pun dibawa untuk membantu menyelesaikan hajat. Jadi dia tarik maknanya dia suruh ikut dia lah. Sabda Nabi SAW, "Umuruni fi du'afaikum fa innama turzaqun wa tunsarun bi du'afaikum." Nabi kata, ikutlah aku dalam membantu golongan yang lemah dalam kalangan kamu. Kita pergi cari orang-orang yang lemah, orang yang tak mampu. Jangan kata, ini bukan kerja saya tu, ini kerja wakil rakyat, ini bukan kerja ketua apa ni, penghulu. Nah, kita apa salah? Kalau kita kaya sekalipun, apa salahnya kita masuk kampung-kampung pergi tengok orang fakir miskin, orang yang berhajat. Tawadhu Nabi SAW sendiri para khulafa sempadannya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah diceritakan satu pagi, dia selalu je pergi ke tepi pinggir Madinah, pinggir bandar. Dia pergi cari apa? Dia pergi dalam satu kemah yang didiami oleh seorang makcik yang buta. Buta. Dia pergi, dia buat makanan, selesai tu barulah dia tinggal. Jadi katanya Sayyidina Umar ikut satu hari dia pergi. Bila ikut satu hari, lepas Sayyidina Bakar keluar, dia bertanya, "Makcik, siapa awak?" Dia kata, "Saya ni buta, tak nampak, nak buat kerja tak ada apa dah." "Habis macam mana kau makan?" "Aku tak tahu lah." Dia kata, "Siapa dia datang pagi-pagi, dia bawa makanan kepada aku." Jadi orang tanya, "Siapa dia?" "Tak tahu." Dia tahunya orang ni mari hantar makanan. Dia kata, itulah khalifah Rasulullah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tengok, Nabi sendiri buat makanan. Nabi, Allahu Akbar, tuan-tuan, tawadhu. Man tawadha lillahi rafa'ahu. Kata Nabi, siapa dia tawadhu kerana Allah, Allah akan darjat. Kita nak tawadhu payah sikit lah kan. Jadi Nabi kata, ikutlah aku dalam bantu golongan yang lemah dalam kalangan kamu, kerana sungguhnya kamu diberi rezeki dan mendapat pertolongan dengan sebab mereka. Sebab ada orang fakir miskin, ada orang du'afa yang tak ada tangan dia berdoa, kerana mereka ini Allah Ta'ala beri rezeki kepada kita. Sifat yang mulia ini menjadi penyebab kepada manusia berkumpul mengikut agama ini serta mencintainya. Allah Ta'ala kata, "Fa bima rahmatin minallahi linta lahum." Maka disebabkan rahmat daripada Allah, kamu bersifat lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sendiri. Kita ini datang masjid ke, dalam masjid ke, mana-mana tempat, kalau tengok orang buat silap, jangan buat kasar, tapi kita tegur dengan cara yang lebih baik. Tegur dengan cara yang baik. Kadang-kadang kita tengok anak-anak main di masjid, mari masjid, kita orang tua duduk tengok budak masuk ke depan, kerdik dia, halau dia, awak di belakang. Mau budak jangan duduk sini. Budak ni ada perasaan tak? Ada perasaan. Ada perasaan. Apa salahnya kalau kita cakap adik, anak sini orang tua dulu, anak boleh duduk belakang sikit boleh. Nanti duduk dengan kawan-kawan ke belakang. Kan sedap ni tidak awak. Setengah cerita tu, budak ni tengah angkat takbir solat, diangkat ni budak capok ke belakang. Allahu Akbar. Lari budak yang tak mau pergi masjid dia kata cerita. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Allah Ta'ala kata, dengan rahmat Allah Ta'ala kamu bersikap lemah lembut. Angkat, jangan angkat dia, beritahu cara baik. Nah, ini salah. Ini salah. Kadang-kadang di belakang sikit, nanti orang perempuan jadi harmoni tak harmoni. Allah, ini akhlak dalam bab tawadhu. Kita rasa payah kita nak cerita. Islam mendidik penganutnya agar bertawadhu dan tidak membesarkan diri kepada saudaranya yang lain, serta melarang dari merendah-rendahkan mereka. Orang muslim bersikap mudah dan lemah lembut, disayangi dan dikasihi oleh saudaranya kerana dia bersifat merendah diri pada mereka dan tidak takabur dan megah-megah. Allahumma. Mereka mengikuti perintah Allah melalui lidah Rasulullah SAW. Nabi kata apa? Sesungguhnya Allah telah memberi wahyu kepadaku agar kamu bersifat tawadhu.
Sehingga tidak ada seorang pun yang membesarkan diri ke atas saudaranya dan tidak seorang pun menghinanya saudaranya. Jadi kita rasa kita besar, tengok kita. Kejap lagi siapa besar. Islam menentang keras sifat takabur. Kerana orang yang takabur sangat dibenci oleh manusia, terpesong daripada jalan kebenaran, berbangga dengan dirinya dan tidak menerima kebenaran. Jadi kalau kita belajar dalam bab ilmu akhlak ini, dia kata sifat hati ini ada 3 peringkat. Yang pertama dia panggil i'jab bin nafs, rasa diri sempurna. Saya istilahkan kumpulan ni orang yang suka gila body. Gila body tahu. Nampak dia ni cantik dah. Payah dulu. Tak ada nak komplain. Yang ni dia panggil syok seorang. Tak apa lagi. Yang kedua al-ghurur. Peringkat rasa diri sempurna, orang lain kurang. Itu martabat yang kedua. Peringkat yang paling tingginya takbur. Rasa diri mulia, orang lain kurang, menghina orang lain dan tak terima pandangan. Ini dipanggil sifat takbur, kemuncak kepada penyakit hati yang ada. Ini Nabi kita kata apa? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk syurga bagi seorang yang ada dalam dirinya sebesar biji sawi perasaan takabur wal iyad billah. Sebab apa? Kalau ada sifat takabur, orang ini tak akan terima kebenaran. Nabi kata batal haq wa ghamtun nas. Menghina orang dan tidak menerima kebenaran. Siapa dia tu? Main siapa dia tu? Kita tak kira siapa dia tu, dia kita nak apa yang dia kata. Nah, barulah kita ingat ini satu sifat yang bahaya. Kesan natijah yang baik daripada sifat tawaduk, orang yang bersifat tawaduk akan mendapat hidayah serta tunduk patuh kepadanya. Mereka juga disayangi serta dihormati oleh manusia. Mereka juga mendapat tempat dan kedudukan yang tinggi di kalangan masyarakat. Karena itulah Nabi kita bersabda, wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu. Tidak bersifat tawaduk seorang itu kerana Allah, melainkan Allah akan mengangkatkan. Sama juga kita ini. Bila kita nak pergi majlis ilmu, kita nak pergi, kita bersifat tawaduk. Aku nak pergi belajar. Ustaz ni muda ke tua, yang pentingnya ilmu yang dia sampaikan. Tapi kalau kita pergi nak test, nak tengok ustaz tu nak kata apa, mari itu sifat tidak tahu. Kata para ulama buat satu kaedah, man ja'a naqidan raja'a faridan. Siapa dia pergi nak kritik orang bercakap, dia akan balik kosong, tak dapat ilmu. Jadi kalau kita pergi niat yang nak belajar, paling tidak kita boleh duduk dalam majlis ilmu dengan hati yang tenang, kita dengar apa dia kata, yang baik kita ambil, yang tak baik kita tinggalkan. Itu dia panggil sifat kita ini. Man tawadda'a lillahi rafa'ahu. Siapa dia tawaduk kerana Allah, orang ini akan mendapat tempat yang tinggi. Kata seorang penyair, tawaduk takun kan najmi lahin linazirin ala safahatin ma'i wa huwa rafi'u wa la takun katfari ya'lu bi nafsi fi tabaqatil jawi wa huwa wadi'u. Ini sedang syair ini kena ambil apa dia? Bertawaduklah, nescaya engkau menjadi seperti bintang yang bersinar dipandang orang. Di atas permukaan air, kita tengok atas muka air ada bintang, tapi dia berada di langit yang tinggi. Jangan engkau jadi seperti asap yang meninggi diri di angkasa, sedangkan rendah tempat dan nilainya tak ada siapa nak pun asap. Wah, ini dipanggil sikap tawaduk. Yang seterusnya, menyebarkan salam. Jadi akhlak yang mulia, kita diminta supaya banyak beri salam. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita, Nabi kata la tadkhulul jannata hatta tu'min. Seorang ini tak boleh masuk syurga sehingga dia beriman. Tidak akan beriman sehingga dia berkasih sayang. Nak ke tidak, aku tunjuk kepada kamu perbuatan. Kalau kamu buat tahabba, betul kamu berkasih sayang. Apa dia? Nabi kata afsyus salam bainakum, hendaklah kamu sebarkan salam di antara kamu. Jadi alhamdulillah, zaman kita hari ini, lama kita kanak-kanak dulu mungkin salam ni tak apa ceria. Lama kita hari ini salam orang tak takut lagi nak kata dah. Jumpa pun assalamualaikum. Saya ingat masa saya kecil dulu, kalau kita pergi rumah orang habis salam, dia tutup pintu. Dia kata tutup parking bang. Kita sedekah. Zaman tu zaman orang panggil belum ada kesedaran yang tinggi. Sekarang ni alhamdulillah tak bagi salam tu masalah.
masuk rumah bagi salam. Jadi alhamdulillah. Sebarkan salam ini dalam hadis Abdullah bin Salam. Dia kata Nabi kita berpesan kepada dia supaya afsyus salam, banyakkan menyebar salam. Nabi kita juga kata memberi makan, mengucapkan salam kepada mereka yang kamu kenal dan yang kamu tak kenal. Nabi kata sebaik-baik orang yang berkelahi 3 hari itu berpaling muka, wa khairuhum alladhi yabda'u salam, sebaik-baik orang ini iaitulah orang yang mula bagi salam. Jadikan salam ini sebagai satu budaya dalam hidup kita, dengan termasuk dengan anak kita sendiri. Balik ke rumah, assalamualaikum. Bawa dia balik ni, balik panggil orang tu, panggil orang ni, salam tak bagi lagi. Ini satu masalah. Yang seterusnya, jiran yang baik. Orang Islam tak lepas, tak mungkin dia nak duduk seorang dia. Lebih-lebih lagi zaman kita ini, yang rumah kita, atap kita, lantai orang. Dinding kita, dinding orang. Tidak begitu rumah hari ini. Lantai kita, atap orang. Lantai orang, atap kita. Terlalu dekat, maknanya kita duduk dalam sekelompok berjiran yang begitu besar. Maka hak kejiranan mesti dijaga. Allah sebut dalam Quran, dalam surah An-Nisa ini, disebut tentang wal jari dzil qurba wal jari junub. Itu jiran tetangga. Jadi Allah SWT memerintahkan dalam ayat ini, melalui ayat ini, agar berbuat baik kepada jiran. Sama ada jiran itu terdiri pada kaum keluarga ataupun tidak, termasuklah Nabi kata apa? Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka telah dia berbuat baik kepada jiran. Termasuk jiran yang bukan Islam. Dia kata orang ini jiran bukan Islam, dia tak baik ini tak? Kalau kita tak buat baik, sampai bila orang ini nak masuk Islam? Jangan duduk dekat rumah orang Islam, baik. Asyik hilang je selipar-selipar anak kita. Jadi apa dia kata? Orang Islam pencuri selipar. Dia akan buat keputusan itu. Jadi kita nak biar kita ni duduk sebelah dia, dan kalau boleh kita order makanan dengan dia, cakap order makanan, guna polister dan guna apa ni, tak apa, nanti dia nak balas balik makanan, susah pula kita. Kena tanya pula, ayam disembelih mana? Dia kata tak sembelih apa, aku baca bismillah juga. Nah, macam cerita satu toke Cina, dia jadi 2 ayam. Mamak tukar sembelih ayam ni, bila nak cuti, dia ajar toke dia, kalau aku tak ada, mau sembelih, baca bismillah. Jadi orang nak pergi beli ayam, dia kata, mana? Mamak tak ada hari ni, tapi tak ada masalah, sebab saya sudah belajar. Cuma confuse sikit dia. Rahman dulu ke Rahim dulu? Itu yang baca ke mana dulu? Dia baca tu, jadi Rahman dulu, Rahim dulu. Kata mulai kacau tu je. Gitu dia. Jadi tengok jiran tetangga walaupun bukan Islam, buat baik dia atas dasar biar dia percaya kepada orang Islam. Islam sangat mengingat hal kejiranan, bahkan meletakkannya di tempat yang sangat tinggi kedudukannya. Jelas sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan mazala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayurisu. Jibril sentiasa berpesan kepada saya tentang berbuat baik-baik, hormat kepada jiran, sehingga aku menyangka bahawa mereka akan menjadi penerima pusaka. Jadi hadis yang menyebut tentang semangat kejiranan tidak hanya setakat menyuruh berbuat baik saja, bahkan banyak pula hadis yang menjelaskan tentang cara untuk berbuat baik. Nabi kata, bukanlah seorang Muslim yang sebenar orang yang kenyang perutnya sedangkan jiran sebelahnya dalam kelaparan. Tengok juga, tengok orang sebelah sakit macam mana kita tolong. Nabi kita ajar kepada seorang sahabat, Abu Zar. Nabi kata, wahai Abu Zar, apabila engkau masak makanan yang berkuah, maka banyakkanlah airnya dan jangan lupa untuk jiran kamu. Jadi kita buat macam ni, mancing kat sungai pun tak apa. Ada daging 2 ketul ya, tapi kuahnya banyak. Nampak juga kan? Nak hantar juga kepada jiran. Dalam hadis lain Nabi kata, jangan seorang pun dalam kalangan kamu menegak jirannya daripada meletakkan kayu pada dinding rumah. Jadi kita tengok, jiran yang perlu nak letak benda-benda atas dinding kita yang tidak meruntuhkan dinding, kita benarkan. Hak-hak kejiranan yang mesti ditunai. Apabila mereka perlu bantuan, maka bantulah. Apabila mereka mahu meminjam, maka berilah pinjaman. Cuma nak pinjam ni, tengok dia nak pinjam apa. Kalau orang hidup pinjam kereta kita ya, dekat belilah. Dia pun nak naik kereta juga dah.
Apabila mereka kesempitan, berilah bantuan. Mereka mendapat sesuatu yang menggembirakan, ucaplah tahniah kepada mereka. Apabila mereka ditimpa musibah, ucaplah takziah. Bila mereka mati, ikutlah jenazah mereka. Jangan tinggikan binaan yang boleh menyekat angin sampai ke rumah. Ini kena belajar sungguh-sungguh. Kita tengok di taman perumahan hari ini, kadang-kadang jiran tetangga dia bina pagar yang tinggi-tinggi, yang besar-besar bangunan ni, yang menyebabkan jiran sebelah dia paksa kena menerima tempias yang manggi daripada rumah dia. Ini kita kena belajar. Ada jiran yang cukup besar. Jangan mengganggu mereka dengan bau masakan. Kau yang kering, bau buat. Kecuali kamu holorkan sedikit pada mereka. Kalau jenis masakan berbau, kita holor juga. Itu dapur. Biar dia terasa sikit. Allah, tinggi tak tinggi adab sangat. Apabila membeli buah-buahan, bahagikan kepada jiran. Jika tidak mampu, buatlah sesuatu yang menggembirakan mereka. Dan jangan biarkan anak kamu menyakiti anak-anak jiran. Jadi semangat kejiranan hari ini cukup hebat. Hebat tak hebat, ada orang cerita, orang mari sewa sebelah rumah dia, balik kampung. Tiba-tiba lori datang. Dia hari itu baru nak berkenalan dengan jiran. Tolong angkat sama barang kawan tu. 3 hari jiran dia balik, dia kata, mana barang saya? Saya tolong angkat. Ingat kau nak pindah? Subhanallah. Tak tahu lah betul, tapi cerita tu diceritakan.